warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda penonton setia bagi rancangan Smart Info. Bersama dengan saya Syakira Cik Dahlan yang merupakan hos anda pada hari ini. Dan saya harapkan agar anda berada dalam keadaan yang sihat walafiat walaupun kini berada dalam keadaan PKP. Dan pada hari ini juga saya ingin berkongsikan kepada anda mengenai pelbagai info yang secara tak langsung memberi manfaat kepada anda. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita saksikan. Berdasarkan pertanyaan saya di IG, ramai netizen meminta saya untuk membuat review mengenai Honda City dan juga cara penjagaan pokok herba. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya akan membincangkan pada seterusnya. That rhythm. Bersama dengan saya hari ini model Honda City keluaran 2014 daripada Jepun, dan ini merupakan jenis kereta bagi segmen ini. Dan bagi Honda City ini terdapat 4 jenis, antaranya adalah S, EV dan juga Hybrid. Dan perbezaan bagi Honda City dia tidak banyak, iaitu dari aspek front lamp dan juga aspek sport ring. Di mana front lamp bagi Hybrid dan juga V adalah dia mempunyai lampu di sini, manakala dari saiz sport ring ni adalah 16. Namun bagi Honda City jenis S dan juga V, sport ring ni hanyalah 15, iaitu standard bagi semua jenis kereta. Honda City juga mengeluarkan kunci yang berjenis Smart Entry di mana mempunyai 3 jenis button, iaitu button tutup, buka dan juga boot. Dan untuk membuka kereta ini mempunyai 2 jenis, antaranya ialah hanya perlu tekan pada button ataupun hanya masukkan tangan. Jadi automatik akan buka. Sangat mudah, di mana ia sesuai dengan enjinnya yang merupakan iVTEC. Okay, bahagian dalam bagi Honda City ini pula bagi pandangan saya ia sangat luas kerana keluasan Honda City ini adalah 135, dan bagi saya untuk pemanduan yang sangat berhemah, ianya sangatlah selesa dan juga compact. Dan di hadapan saya ni steering, di mana kita dapat lihat bahagian steering yang mempunyai fungsi antaranya fungsi radio, channel dan juga untuk mengangkat call dan sangat efisien. Dan sini ialah signal dan juga wiper. Dan di hadapan saya ini pula mempunyai 3 meter yang dikelilingi oleh krom-krom, dan setiap meter ini mempunyai maknanya. Yang pertama, okey, warna kuning ini merujuk kepada eco, manakala di sini merujuk kepada kilometer yang kita gunakan, iaitu kadar kelajuan yang kita gunakan. Manakala ini merujuk kepada jarak kilometer yang telah kita gunakan. Dan di bahagian warna biru ini pula menunjukkan pada tahap penggunaan kita ketika memandu. Jika lebih efisien, dia akan bertukar kepada warna hijau. Manakala jika ianya kekal kepada warna biru, maksudnya pemanduan kita itu masih dalam keadaan normal. Okey, bila kita lihat pula dalam keadaan di bahagian radio, di mana Honda menggunakan jenis piano black, iaitu bila kita lihat dia kelemahannya itulah dia mudah untuk nampak habuk. Dan untuk kita mencuci bahagian habuk ini ialah kita dielakkan untuk menggunakan tisu, dan itu merupakan tips yang pertama. Dan bagi mengelakkan berhabuk ni, kita perlulah menggunakan kain yang telah disediakan oleh Honda. Okey, di bahagian tengah kereta Honda ini pula kita dapat lihat terdapat 2 cup holder yang berada di hadapan dan juga lagi 2 berada di belakang. Dan di bahagian gear pula kita dapat lihat bahawa sistem gear bagi kereta Honda ni adalah selaras seperti dengan kereta auto yang lain, di mana sistemnya adalah sama. Dan Honda turut menyediakan iaitu tempat armrest kepada para pemandu supaya mereka boleh melakukan pemanduan yang santai. Okey, di samping itu juga Honda turut menyediakan power outlet, iaitu 1 di hadapan dan 2 di belakang, dan juga power USB. Dari aspek minyak pula kita dapat lihat bahawa 1 liter penggunaannya adalah bersamaan dengan 18 km, dan bagi full tank kenderaan ini adalah 40 liter, iaitu bersamaan dengan lebih kurang RM50, iaitu bergantung kepada kadar minyak pada kali ini.
Di samping itu juga dari aspek safety kenderaan ini, Honda turut menyediakan airbag di bahagian driver, di mana di bahagian steering, di kanan duduk, passenger dan juga di atas ini, di mana apabila berlakunya kemalangan, ianya akan menyebabkan semua airbag ni akan keluar dan menjadi tirai. Dan pada pandangan saya, ianya sangat-sangatlah menjaga keselamatan, sama ada keselamatan penumpang maupun keselamatan pembawa. Harga Honda City pula adalah bermula daripada RM75,000 hingga RM91,000 termasuk dengan insurans, dan juga ianya berdasarkan kepada jenis spek yang anda pilih. Dan pada pandangan saya, design bagi Honda City ni adalah sederhana, iaitu tidak terlalu kompleks dan geometrinya tak terlalu ekstrim seperti Lamborghini, Ferrari dan sebagainya. Dan pada pandangan saya, kereta jenis Honda ini adalah sangat sesuai kepada semua peringkat umur, sama ada lelaki maupun perempuan. Namun begitu, ianya terpulang kepada anda sama ada anda memilih sesuatu kereta adalah berdasarkan kepada kepuasan dalam membawa ataupun desain kereta itu sendiri. Ianya terpulang kepada anda. Itu saja review saya mengenai Honda pada kali ini. Masakan Melayu dan India khususnya sangat sinonim dengan penggunaan rempah ratus, dan antara rempah ratus ataupun pokok herba yang sering digunakan ialah pokok kari. Pokok kari ataupun nama saintifiknya Murraya koeniki yang merupakan dalam kumpulan Rutaceae. Pokok kari ini merupakan tumbuhan renek yang wujud di kawasan hutan hujan tropika kerana mempunyai suhu yang sangat panas dan juga lembap. Dan pokok ini ataupun tumbuhan ini adalah berasal di kawasan India dan juga Sri Lanka. Dan jika dilihat pada pokok ini, terdapat 3 bahagian. Antaranya adalah di bahagian akar, batang dan juga pucuk. Dan di bahagian pucuk pula terdapat daun-daun, iaitu daun kari yang mempunyai bau yang sangat kuat dan rasanya yang pahit jika dimakan dengan begitu saja. Okey, ketinggian bagi pokok ni adalah lebih kurang dalam 0.9 meter hingga ke 6 meter. Penanaman pokok kari ini terdiri daripada 3 kaedah. Kaedah yang pertama ialah menerusi penanaman biji benih, yang kedua ialah keratan batang dan yang ketiga ialah penanaman anak pokok. Dan penjagaan bagi pokok kari ini adalah sangat mudah, iaitu menggunakan tanah yang subur, dan yang kedua ialah sering melakukan siraman kepadanya pada pagi, petang dan juga malam. Tumbuhan ini turut mengalami 3 peringkat perkembangan, iaitu peringkat muda, matang dan juga tua. Pokok kari yang muda dapat dilihat pada warna daunnya yang kelihatan berwarna hijau muda dan mempunyai pucuk yang lembut. Manakala pokok kari yang telah mencapai tahap kematangannya, daunnya akan berubah kepada warna hijau gelap dan jumlah daunnya turut bertambah sekitar 17 helai bagi satu ranting. Tambahan pula, pokok kari turut mengalami peringkat tua apabila daunnya bertukar kepada warna kuning dan proses pengguguran daun dan ranting akan berlaku peringkat demi peringkat. Ancaman bagi penanaman tumbuhan ini antaranya ialah serangan daripada makhluk perosak. Masalah daripada serangga perosak seperti belalang, kumbang putih dan ulat beluncas akan menjejaskan perkembangan tumbuhan ini. Serangga-serangga ini akan memakan pucuk muda dan menyebabkan daun menjadi rosak dan bergelung di tepi. Sekiranya perkara ini terjadi, bahagian yang terjejas perlu dibuang dan dibakar bagi mengelakkan kerosakan daun semakin meluas. Persekitaran pokok kari juga perlu dibersihkan dari sampah bagi memastikan tiada serangga-serangga perosak yang lain. Selain penggunaannya dalam masakan, hasil rebusan daun kari ini boleh dijadikan sebagai remedi dalam mengubati pelbagai penyakit kronik, misalnya diabetes, pening, loya dan sebagainya. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jika anda mempunyai maklumat-maklumat yang lain, sila kongsikan dan nyatakan di email www.smartinfo.com.my. Semoga berjumpa lagi. Bye!